ini adalah memang betul-betul basic untuk orang yang zero tentang dunia aset digital kripto. So orang kata apa, kita memberi sedikit pengenalan asas, okay, bagaimana menjana keuntungan pasif dalam aset digital kripto. Kalau tengok di sini ni ada nampak dua logo, iaitu logo Huobi Global dan logo Royal Q. Okay. So orang kata apa? Lagi saya terangkan apa benda dua-dua benda ni. Okay. Next. Okay. Sebelum tu kita kena kenal dulu apa itu kripto. Kripto ni adalah satu benda. So sebelum kripto ni adalah satu, dia panggil digital asset. So kripto ni, okay, first kripto pertama yang dilahirkan, semua orang tahu saya rasa, ia adalah Bitcoin. Okay, Bitcoin ni dia ditubuhkan pada tahun 2009. Bayangkan dah berapa belas tahun dah. 2009 oleh founder dia Satoshi Nakamoto dengan menggunakan teknologi blockchain. So semua coin-coin sekarang ni menggunakan teknologi blockchain. So dia adalah coin yang pertama. So Bitcoin ni dia menggunakan sistem kawalan tidak berpusat, maknanya decentralized. Decentralized ni dia macam dia tak ada pihak ketiga lah, lebih kurang macam tu lah. So tengok so bila tak ada pihak ketiga, so maknanya hanya kita sahaja yang tahu berapa banyak aset digital kita dalam akaun. So yang tu yang kebanyakan businessman, orang kata apa, orang kata apa, orang yang mempunyai aset yang banyak, lepas tu dia tak mau declare tax apa semua kan. So ini adalah tempat yang aset yang terbaik lah buat masalah ni untuk kita simpan. Sebab apa? Dia tak macam kita simpan duit di bank. Bila kita simpan duit di bank, kita tahu duit kita dalam bank ada berapa, dan orang yang kedua tahu adalah pihak bank. So bila apa-apa transaksi apa semua, akan ada orang kedua, atau kita kata istilah orang ketiga lah, tahu yang kita buat transaksi dan berapa jumlah duit kita dalam bank. Tapi bila di dalam akaun Bitcoin ni, hanya kita sahaja yang tahu. So segala benda transaksi apa semua kita sahaja. Sebab tu orang kaya, orang businessman, dia suka dengan akaun kripto ni. So kita tengok daripada tahun Januari 2010, Bitcoin kan 0.31 USD. Satu Bitcoin pada tahun 2010. Lepas tu sampai ke sekarang lebih kurang dalam 300 ya. Bayangkan lah ni dah berapa Bitcoin? Lah ni kita tengok 43 ni. 40 lebih ribu USDT. So bayangkan dia adalah satu benda aset. Kalau orang kata apa, dia ada satu benda aset, tapi aset yang sangat-sangat laju kenaikan dia. Kalau nak compare berapa ribu % dia naik daripada tahun 2010 sampai sekarang. Tahun 2010 31 sen, sekarang 43,000. Kalau you all nak comparekan dengan hartanah ke stock market ke apa semua, memang sangat-sangat jauh beza lah. Sebab tu sebab tu ramai orang gila-gila involve dengan dunia aset digital ni. Itu baru satu coin. So Bitcoin ni sekarang ni bila dah banyak coin, kita consider Bitcoin ni adalah mother of coin. Mother of coin. Segala pergerakan coin Bitcoin ni akan mempengaruhi coin-coin kecil-kecil ni. So kadang-kadang bila orang nak monitor chart, nak tengok pergerakan coin, dia tengok mother coin ni. Mother coin ni naik, so yang anak-anak kecil pun follow naik. Mother coin ni turun dan anak-anak kecil ni pun turun. Okay, settle bab ni. Next. Okay, dia juga dikenali sebagai crypto coin. Masa mula-mula tu dia kita panggil cryptocurrency. Masa mula-mula dulu.
cryptocurrency. Tapi bila lama ni makin lama dia bawa kepada digital asset. Pasal kita memiliki, dia bersifat memiliki. Dia tak macam currency, macam forex. Dia tak macam currency. Currency ni dia betul-betul mata wang. So kita trading guna mata wang. Tapi untuk digital asset ni macam kripto ni, sebelum kita trading, kita trade, kita kena beli koin-koin ni dulu. So kita kena beli kripto ni dulu dalam bentuk aset. Jadikan dia sebagai salah satu aset kita. So sebab tu ada orang dia tak trade pun ada, dia beli saja. Dia beli saja. So setakatlah ni yang saya faham, Malaysia kebanyakannya menjadi holder lah, beli simpan, tak trade dia punya kripto tu. Tapi tak salah pun guna cara tu. Cuma lambat sikit lah kan, pasal dia makan masa lah untuk buat keuntungan kan. Sebab tu kita involve dalam dunia trading. So next. Okay, so kripto ni sebenarnya kalau tengok dalam dunia ni, dia dah ada community. So kita bila kita secara tak langsung, bila kita ada account kripto, kita buka account kripto, so kita dah jadi part of the community. Cuba tengok community satu worldwide ni, dalam dunia, community dah, kita tengok yang hijau tu, yang hijau-hijau tu, itu adalah community ahli-ahli community negara-negara yang mempunyai community kripto. So banyak hijau kan? Banyak hijau. Bila banyak hijau maknanya dunia sekarang ni sudah makin lama makin evolve. Cuma Malaysia saja masih kuning. Kuning kan? Kuning bagi saya dah start berkecimpung. Tapi cuma tak orang kata apa, tak officially mempunyai orang kata apa, community yang kuat lah. Sebab tu kita, InsyaAllah kita, kalau kita involve dalam dunia crypto trading ni, crypto community ni, kita mungkin akan menjadi pioneer di dalam crypto community wakil daripada Malaysia, insyaAllah. So kalau tengok ni, big player dulu, kebanyakan mereka ni dulu masa crypto mula dilahirkan, mereka ni adalah orang yang kata apa, yang tidak sokong dengan kripto. Tapi sekarang ni tengok, semua kebanyakannya sudah mula invest dalam kripto. Dan ada juga setengah-setengah businessman yang big player ni, hampir half of the asset, orang kata apa, asset syarikat. Setengah daripada aset syarikat mereka ada dalam kripto. So kalau kata big player macam Elon Musk kan, Warren Buffett, depa ni mula start involve. So bagi saya, bila big player ni start involve, dia lagi mengukuhkan dunia aset digital kripto ni. So jangan lambatlah. Bayangkan geng-geng big player ni pun dah involve, kita ni yang kategori hijau-hijau ni lah, yang hijau-hijau dalam ni kan, dalam crypto community ni. So geng-geng big player ni masa dulu pun dia dah tak boleh menidakkan dunia aset digital crypto ni, pasal dunia aset digital crypto ni dah mula mendapat permintaan tinggi daripada kalangan-kalangan crypto community. Bila start ni, baru depa start macam Elon Musk start involve 1.5 billion, bukan million, billion, invest in crypto. Lepas tu dia dah start buat dah kereta dia kan, apa orang panggil, apa dia, Tesla, kereta Tesla dia tu dah boleh beli guna kripto. Sama lah Warren Buffett, satu ketika dahulu dia memang king of orang kata apa, stock market kan. Lepas tu dah start involve dengan kripto, invest 1 billion in crypto. So bukan sikit-sikit lah. So ini kita baru tengok 2 orang. Kita belum tengok lagi, ada lagi banyak-banyak big player start masuk. Memang banyak lah nak kena list. Tapi mereka ni antara orang yang orang kata apa, berpengaruh. Siapa tak kenal kan Elon Musk, siapa tak kenal Warren Buffett ni. Warren Buffett ni lebih kepada investment punya tycoon. Okay.
So next. Okay, so kita nak bagi perbezaan. So kita sebenarnya kalau tengok kan kripto ni dia sama macam stock market, dia sama macam property, dia sama macam pelaburan emas. Cuma dia adalah dalam bentuk digital. So digital yang sudah declare as asset. So dia dah officially declare as asset. So kalau kita ni kaki kumpul emas, so digital asset pun adalah satu benda yang macam tu juga. Sama juga sekiranya kita mempunyai property yang banyak, aset digital ni juga lebih kurang macam property. Stock market pun sama, stock market. Cuma stock market ni dia lebih kepada saham lah. So kripto ni dia sebenarnya dia satu benda yang sangat-sangat advance daripada semua aset yang kita nampak di skrin. So kalau kita nak comparekan contohnya emas kan, kita nak comparekan dengan emas. So emas juga adalah satu aset yang sangat kukuh. Orang kata apa, aset orang kata apa, Mak Saleh kata God asset, asset Tuhan kan. So kalau tengok kan, tapi kalau kita compare dari segi kenaikan dia memang dia ada naik turun, tapi along the way dia memang ada kenaikan, tapi tak selaju kripto. Tak selaju kripto. Sama lah juga dengan property. Property kalau kita nak dapat, kalau kita beli satu biji rumah tersebut, kalau kita nak dapat dia 100% appreciation, dia panggil kenaikan. Contohnya kita beli rumah pada tahun ni 100,000, lokasi yang paling cantik sekali lah orang kata. So dia mungkin dia ambil masa paling cepat 5 tahun untuk dia jadi 200,000 untuk mendapat kenaikan 100%. Tapi dalam aset digital kripto, bayangkan tahun 2009 31 sen, tahun 2022 dah 40,000 lebih USD. Cuba you all compare tengok berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu persen kenaikan aset kripto ni. So kalau kita nak compare dengan stock market ni macam tu jugalah. Stock market ni adalah saham syarikat. Saham syarikat di mana kita boleh beli di kaunter-kaunter Bursa Malaysia kan, saham syarikat. So dia bersifatkan saham syarikat ni dia bersifatkan apakah jenis perniagaan. Orang kata apa, stock market saham-saham tersebut untuk kita involve. Sama juga dalam dunia kripto, aset digital kripto, dia bukan sekadar aset saja. Kita kena ambil tahu aset ni dia bisnes apa. Dia involve dengan bisnes apa. Dia involve dengan bisnes apa. Macam stock market kan. Stock market pun dia ada counter ni, contoh syarikat company ni kata Petronas kan. Okey. Nilai satu unit saham Petronas ni kata berapa, 20 sen, 30 sen, RM5 ke kan. So kita beli dengan orang kata apa, kita beli dengan berapa unit kita beli, lepas tu kita kena ambil tahu saham ni Petronas ni dia involve dengan perniagaan jenis apa. So orang kata apa, sama juga dengan kripto dia pun ada involve dengan perniagaan jenis apa. Satu-satu kripto macam Bitcoin, cuma dia secara general dia menggunakan sistem blockchain, dan untuk dapatkan coin, lepas tu daripada coin tersebut dia gunakan untuk perniagaan apa. So kita kena ambil tahu sebab apa, sebab dia ada yang halal, ada yang haram, ada yang harus. Sama juga macam stock market. Stock market pun ada yang halal, ada yang haram, ada yang harus. Sebab tu kita kena ambil tahu. So kalau kita nak compare ni, sama seperti pelaburan stock market, dia bersifat memiliki. Kripto ni dia bersifat memiliki dah. Kita macam contohnya kita beli satu coin, kita keluarkan duit kita dalam ringgit Malaysia,
Kita tukarkan, kita mendapatkan satu, kata kita dapat satu coin. Contohnya saya ada 50,000 USD. Saya ada 50,000 USD, saya nak beli Bitcoin satu coin. So saya tukarlah. Saya dapatlah satu coin Bitcoin. So 40,000 lebih nilai dia sekarang dalam USDT kan, USD kan. So jumlah aset tidak berubah, nilai sahaja yang berubah. Okey. For example, so bila kita beli aset digital ni, bila kita beli aset digital ni, dia macam ni, dia asalnya macam kena lukis sikit lah kan. Aku nak lukis boleh tak? Boleh, aku start share dulu kan. Pasal kat sini depa kena faham kan. Antara share screen tu. Share screen no. Sekejap. Share screen. Club. Duduk cari button share screen. Di belah bawah kan tu. Bawah Tanya aku ni belah bawah ni. Kau aku tak jadi co-host lagi ya? Boleh deh, co-host pun boleh share. Sana. Tak nampak weh. Share screen bawah hang. Dia sekali dekat dengan partisipan semua tu. Dekat dengan partisipan So participant share content. Share screen. Okey. Tak. Nampak tak? Doi. Nampak aku punya menu? Menu tak nampak gambar tu je yang V2. Minimize minimize setting. Dia nampak tak? Tak nampak kan. Cuba slide lah punya tu. Dia nampak orang punya profile. Dia akan ambil share, ada share screen. Lepas tu dia apa? Share. Belum share kot. Screen. Share content screen. Content screen. Start broadcast. Dia keluar ada button sharing. So minimize meeting. Okay, nampak Okay. Nampak tak? Okay. Nampak. Okay, Wan, teruskan. So dia macam ni lah. Okay, for example. Sana. Okay. Nampak tak? Okay. Tengok color, pen color. Okay. Kita keluar balik Prof. Screen tak ada.
Sound tak dengar. Sound tak dengar, sound tak dengar. Mau terkeluar ke? Oh, ada. Check balik sound. Kalau tak boleh share. Sound tak dengar tu. Dia macam dia auto mute, dia tak mute pun. Takut dia punya ni kena buang share screen tu dulu. Buang share screen tu dulu. Uncle Wan dia. Uncle senang. Okay, sorry semua. Biasalah benda-benda online ni. Dia teknologi blockchain ni. Sekejap Prof dia terkeluar, line dia tak berapa stable. Okey, sorry. Dengar tak? Dengar? Okay. Okay. Ada masalah teknikal. Bila share screen saja dia setengah jalan je. Lepas tu dia log out terus. Tak apalah, kena guna bantuan. Buat co-host lepas tu ada button annotation tu kan, boleh lukis kat screen. Guna button daripada Zoom, annotation tu. Oh, button daripada Zoom. Fahmi bagi Prof co-host balik. Tak apa, saya lagi sambung dekat skrin tadi tu. Tak apa. Buka slide Sambung kat slide tadi tu, Fahmi. Oh. Ni nampak skrin lah. Okay, the next sana. Okay, sorry guys. Kita sambung kat sini nak lukis-lukis tu. Dah jadi macam ni. Okay, so kita patah balik dekat tadi tu yang sangkut dekat apa? Dekat ni dekat sini. Okay, so dia kalau ikut tengok jumlah aset tidak berubah dan nilai sahaja berubah. So dia berkonsepkan macam mana? Okay, kita compare, for example macam kita beli satu unit kripto. Contohnya saya ada satu Bitcoin. Contohnya kita comparekan dengan emas. Senang, emas. Ini for example lah kan. Macam saya ada 1 kilo emas. Saya beli 1 kilo emas dengan katalah 1 kilo emas dengan berapa sekilo, kita anggaran sajalah, kata ada 30,000 contoh kan. Saya beli emas, dalam tangan saya ada 1 kilo emas bernilai 30,000. So bila emas naik, orang kata apa? Saya ada keuntungan daripada 1 kilo tu. Maknanya contohnya dia naik 10,000. So dia jadilah 40,000 kan? Dia jadilah 40,000 1 kilo emas tu. Lepas tu bayangkan kalau kata dia turun. Daripada 1 kilo emas yang saya beli 30,000 tu, dia turun ke nilai 20,000. 20,000. Dia turun ke nilai 20,000. So
nilai emas yang ada dalam tangan saya 1 kilo tu adalah 20,000. Tapi saya masih memegang 1 kilo emas. Maknanya kita masih ada 1 kilo. Walaupun ada kenaikan, ada penurunan, kita kata kenaikan, saya ceritalah kita pasal memang tu untung kan. So bila ada penurunan, dia turun kata tinggal 20,000 sekilo ke apa kan. Dia turun tinggal 10,000 sekilo ke. So saya masih lagi memegang 1 kilo emas. Sama lah juga macam konsep kripto aset digital ni, bila dia turun harga sahaja, saya tetap memegang satu bentuk nilai yang saya beli. Maknanya contohnya saya beli satu Bitcoin. So bila dia turun nilai sahaja, tapi saya tetap memegang satu bentuk unit Bitcoin. Itu adalah konsep dia. Sebab tu dia bila dia bersifat memiliki, sebab tu dia patuh syariah. Dia patuh syariah. Bila dalam perdagangan aset digital ni, bila dia bersifat memiliki, dia patuh syariah sebab kita memiliki. Dia tak macam orang kata forex trading. Forex dia tak bersifat memiliki. Bila dia tak bersifat memiliki, sebab tu dia masih dia dikategorikan satu perdagangan yang tidak patuh syariah. Okey? Harap faham no kat sini no. Tadi nak lukis tak boleh pula. Tak apalah, kita explain kat ni lah. Okey, next. Okey. Dia platform yang selamat untuk kita membeli atau membuat pelaburan kripto. Okey. So bila cerita pasal platform ni, seriously you all semua kena ambil benda ni sangat-sangat serius. Mula digital kripto masuk dalam Malaysia ni, kebanyakan saya rasa memang ramai lah. Saya rasa mungkin dalam more than 50% dia beli aset digital kripto ni di platform yang salah. Lepas beli di platform yang salah, sebab tu ramai yang kena scam. Sebab geng-geng scammer ni, geng-geng pok-pok yang boleh scam ni, depa ni mempunyai ilmu yang sangat advance. Sebab tu depa boleh buat satu sistem yang scam orang. Sedangkan daripada dulu lagi memang ada platform yang betul untuk beli. For example, bila geng-geng scammer ni, bila dia tahu kata ada platform aset digital ni, maknanya benda ni betul. Masa tu dia memang betul dah. Cuma geng-geng ni dia tahu membeli aset digital di tempat yang betul, di platform yang betul. So dia create satu website, so dia buat macam website tu seolah-olah adalah satu platform membeli Bitcoin, platform membeli aset digital kripto. So dia create satu benda tu, segala investment, pelaburan kita nak invest, kita kena masuk ke dalam website tu. Kita kena masukkan duit ke dalam website tu. So dia buat seolah-olah macam kita ada transaksi, kita membeli aset dalam akaun di website tersebut. Di website tersebut, lepas tu kita rasa macam kita beli. Sebenarnya geng-geng scammer ni dia guna duit kita, dia beli kripto di platform yang betul atas nama mereka. Sebab tu kita kena tahu benda ni. So first kali kita nak involve dalam aset digital ni, kita kena tahu platform yang betul, platform yang macam mana. Platform yang selamat untuk beli atau membuat pelaburan kripto. So tapi bagi saya itu zaman lah ni kita dah orang kata rakyat Malaysia dah ramai mempunyai pendedahan untuk platform-platform yang betul untuk kita beli aset digital. Okey, orang kata kita dah mempunyai banyak pendedahan dalam TikTok apa semua kan. Mungkin kebanyakan orang dalam ni dia mula kenal dunia aset digital ni melalui TikTok kan.
Sebab TikTok ni adalah platform yang sangat laju lah. Sangat laju dengan benda-benda baru ni. So, first sekali sebelum kita involve, kita kena tahu lah platform, apakah platform yang betul. Format next. So, kita panggil exchanger. Kita panggil exchanger. So, exchanger ni adalah istilah kepada bank kripto. Macam kita nak simpan duit, di bank, kita simpan duit di mana? Kita simpan duit di bank. So kalau kita nak simpan emas, simpan di tempat simpan emas lah. Sama lah juga kita nak beli emas. Adakah kita beli emas di kedai motor? Tak ada, kita beli emas di kedai emas. So macam itulah. So istilah exchanger ni dia adalah satu tempat di mana exchanger ni di mana tempat untuk kita beli kripto, kan? Kita beli kripto, kita simpan kripto, dan kita mencari penjual kripto. Maknanya kita pembeli kripto. Maknanya kita jual dalam exchanger ni, dia ada tempat yang kita nak beli, tempat yang kita nak simpan, dan tempat yang kita nak jual. Kita nak tukarkan dia dalam bentuk ke dalam wang ringgit kita. Macam account bank lah, Prof. Macam kira account bank, Maybank lah maksudnya. Macam account bank, Maybank lah, sebiji lah. So, dia adalah tempat yang legal lah. So, ini kita kena tahu. Nama dia exchanger lah. Exchanger. So, kita kena tahu benda ni dah lama ada sebenarnya. Okay. So, cuma kita saja nak kena ada ilmu macam mana kita nak beli di platform yang betul. So, macam itulah. Kita kena belajar, kita kena tahu. Okay. For example, macam yang kami guna lah ni, kebanyakan kami guna Huobi Global. Huobi Global, lepas tu Binance. Mungkin siapa pernah familiar Binance. Binance. Ini adalah Coinbase. Ini adalah nama-nama exchanger yang agak famous lah. Pasal exchanger ni banyak dalam dunia ni, banyak exchanger bank kripto ni banyak. So antara top exchanger kita involve dengan top exchanger lah. Top exchanger Huobi Global, Binance dengan Coinbase. Ini adalah 3 exchanger yang kita berurus niaga. Tapi kebanyakan daripada 3 ni kami guna Huobi Global. Sebab bagi kami, apa yang kami belajar, Huobi Global antara exchanger yang user friendly. Dia mudah untuk kita register, kita nak buat apa-apa transaksi, dia mudah. Dia lebih kepada user friendly daripada Binance. Walaupun Binance ni kalau tengok dia top ni lah. Okay, so apa benda yang kita nak tengok, benda ni you all boleh Google sahaja. So dalam dia ada dalam coinmarketcap.com. You all boleh Google coinmarketcap.com. Dekat sinilah tempat orang panggil apa, bermulanya kita nak involve dengan dunia aset digital kripto. Kalau tengok dekat sini, you all tengok ada tulisan atas sekali belah kiri tu, dia tulis kripto kan. You all tengok kripto tu ada berapa jenis kripto satu dunia lah ni. Macam contoh Bitcoin apa semua kan. Bitcoin, SRP, Ethereum kan. Ethereum, kita tengok. So total kripto ni kalau you all tengok atas tu ada 18,764 jenis kripto di dunia ini. Dah 18,000. Daripada 2009 tu baru ada Bitcoin sahaja. Sekarang ni 2022 sudah ada 18,000 Bitcoin. Bukan Bitcoin, crypto coin. Bermacam-macam jenis. So itu adalah bilangan kripto yang ada dalam dunia ini. So tengok pula sebelah dia tu exchanger. Exchanger ni bank kripto. Bayangkan tengok ada berapa exchanger sekarang ni. Dah 500 dah no. Baru ni kami tengok ada 400 lebih, 503 bank exchanger. Bank exchanger di mana tempat kita membeli kripto, menyimpan kripto dan kita menjual kripto ataupun kita trade kripto. So kita dah ada 503 exchanger satu dunia.
So memang bagi saya kita benda ni dah memang sangat-sangat meluas. Kita tengok pula market cap dia. Market cap ni orang panggil turning over business. Market cap. Kalau tengok market cap dia dekat situ 1.9 trilion. Dah masuk trilion dah guys. Dah masuk trilion. Kalau kita tengok volume in 24 hours. Volume in 24 hours. Fahmi boleh tunjuk Nampak ni? Boleh tunjuk tak nampak error pun Volume in 24 hours yang sebelah market cap tu. Atas sekali. Sebelah market cap. Sebelah market cap tengok 89 bilion B transaksi dalam masa 24 jam. Transaksi dalam masa 24 jam. Maknanya dia tulis situ 24 volume. Bermaksudnya dalam masa 24 jam orang beli coin, orang jual coin, orang jual beli, dia punya transaksi dia dalam masa 24 jam tu dah masuk berpuluh bilion. 89 bilion. So kalau kata you all involved dalam benda ni sekarang, benda ni sangat-sangat big lah, orang kata apa. Memang big lah. Memang dunia ni, dunia aset digital crypto ni, kalau kata you all rasa macam tak secure nak involve, you all tengok transaksi daily 24 jam orang yang involved dalam dunia aset digital crypto ni, dia punya orang kata apa, transaksi 24 jam sahaja dah 89 bilion. Okey, so kita tengok kepada exchanger. Tekan exchanger sahabat. Okey, kita tengok pada exchanger. Ini adalah top ranking exchanger. So boleh tengok di situ Binance nombor 1, Coinbase Exchange nombor 2, FTX, Current, KuCoin, Huobi Global nombor 6. So kita ni bila kita, so sebelum kita nak involve dalam aset digital crypto ni, of course kita kena tengok exchanger. So exchanger yang kita panggil, bagi saya kita monitor exchanger top 10 sudah. Kita masuk, kita involve dalam exchanger yang top 10. Sebab top 10 exchanger ni adalah orang kata apa, di mana kita boleh filter kekukuhan exchanger tersebut. So tengok Binance, dia punya volume in 24 hours. Dalam masa 24 jam orang berurus niaga dah 17 bilion. Coinbase 2 bilion, Huobi Global 2 bilion. Ini dalam masa 24 jam transaksi jual beli berbilion-bilion. So tengok pula daripada orang kata apa? Daripada 18,000 coin tu, 18,000 lebih coin tu, tak semua exchanger dia ambil coin 18,000 tu. Kalau you all tengok Binance daripada 18,000 tu, dalam exchanger Binance hanya ada 396 coin. 396 coin sahaja yang dia berurus niaga. Samalah juga dengan Coinbase 170, kita tengok pula Huobi Global 490 coin sahaja yang exchanger tersebut setuju untuk berurus niaga. Bermaksud exchanger top 10 ni depa dah filter dah coin-coin yang stable, yang coin-coin yang kita boleh dagangkan, kita boleh beli. Maknanya depa dah tolong filter kat kita. So kita tak payah pening-pening. Bayangkan daripada 18,000 coin hanya ada ratus-ratus sahaja yang top 10 exchanger ni terima. So you all tak payah pening lah. Sebab tu you all kena involve dalam platform yang betul. Yang platform yang orang kata apa, top ranking. So kita involve dalam top ranking. Malaysia pun ada. Malaysia kalau siapa tahu Luno, kita tengok Luno duk ranking berapa. Luno Johor. Itu kita tengok 60 lebih. Lah ni dah. Ni 78. Ranking ke 78. Ranking ke 78. Coin dia macam tabah dah tidak terlupa 5 kan tidak. Coin dia tidak ada 5 sahaja. Tidak, coin dia ada 5 sahaja yang saya tahu kan. 5 lah, ni dah ada 13 coin. So tapi kalau tengok dia adalah coin yang kita exchanger yang kita kata famous di Malaysia. Kan? Exchanger yang famous di Malaysia. Tapi dalam ranking world dia di nombor 78. So
You all tak mau nak cakap lah kan. Sebab tu kita kena kita jangan tengok skop Malaysia, kita tengok skop world. Kita kena tengok skop world. Kita kalau tengok skop Malaysia, kita rasa kita invest dalam Luno ni di tempat yang orang kata apa? Strong. Tengok dia punya transaksi 24 jam pun baru 18,000 kan? 18,000 transaksi dia dalam 24 jam baru 18,391 USD. Dia tak, kalau you all nak compare dengan top 10 exchanger, top 10 exchanger, depa punya transaksi exchanger yang top 10 ni, depa punya transaksi dia dah satu hari pun 24 jam pun dah masuk 2 bilion. Million kan. So kita kita bilion ke million tu? Dua macam banyak. Bilion. B kan? Dah B. So beza you all tengok. Bila you all rasa you all duduk dalam orang kata pentingnya untuk kita filter exchanger ni. Untuk filter exchanger ni. So bila kita beza sangat-sangat beza banyak persen. Daripada 18,000 punya exchanger daily 24 hours punya volume, kita letak di tempat yang dia punya volume dia 2 bilion. 18,000 satu hari dengan 2 bilion satu hari, yang mana lagi strong. Macam itulah. Sebab tu kita kena involve. Kita kena tahu, kita kena tengok skop secara dunia punya skop. Jangan tengok dari secara Malaysia. Kalau ikutkan Malaysia memang dia suruh invest Luno ada 13 coinnya. Dalam hobi global ada 490 coin. Yang mana pilihan lagi banyak. So kita mesti kena pilih yang tempat yang lagi banyak kan. Okey, so dalam 490 coin ni daripada filter siar. Okey. So clear nak situ bab platform yang betul. Okey. Yang seterusnya dia adalah bagaimanakah dia berdagang. So you all kena faham. Kripto ni yang kita involve ni dia panggil spot market. Dia tak macam forex. Forex ni futures market. Sebab tu dalam dunia trading forex, dia futures market ni dia transaksi, dia buy and sell, dia ada naik dengan turun. Tapi dalam spot market kita ada one way punya trading sahaja. Maknanya kita ada one way, maknanya kita buy low sell high. Tapi kalau dalam dunia forex, dia ada naik, kita ada pembelian untuk naik, kita ada pembelian untuk turun. Tapi dalam spot market kita pembelian untuk naik saja. Sebab tu bila dia turun kita tak rugi. Bila tak rugi. Sebab tu spot market ni patuh syariah. Spot market ni patuh syariah sebab dia tak ada istilah macam dalam futures market, forex market. Bila dia tak ada leverage satu. Leverage bermakna bila kita ada satu amount, macam saya ada 100 USD, saya boleh trade macam saya ada 10,000 USD. Saya boleh trade, saya ada 100 USD. Dia macam kebanyakan leverage ni kalau orang involve dalam forex trading ni, dia 1/1000. Maknanya kalau saya ada 1 USD, saya boleh trade macam saya ada 1000 USD. Which is kalau ikutkan dalam Islam, ia adalah satu benda yang haram lah. Sebab tu dalam futures market, orang kata apa, dia cakap dia adalah satu benda trading market yang haram. Okay, dia tak sama macam spot market. Spot market one to one. One to one maknanya kita ada nilai, contoh saya ada 1 Bitcoin, saya trade dengan 1 Bitcoin. Dia tak ada leverage, dia zero leverage. Okay, so lepas tu dia trading one way punya trading. Maknanya trade untuk kenaikan. Dia macam saham lah, trade untuk kenaikan. Tapi bila ada penurunan, kita tak rugi. Kita hanya floating loss. Floating loss ni umpama dia macam ni, floating loss dengan floating profit ni. Dia umpama dia macam saya beli rumah, saya beli emas lah, mas turun harga.
emas turun harga. Saya beli dengan 30,000 sekilo. So emas tu turun harga 20,000. So saya floating loss dekat situ 10,000. Floating loss. Tapi saya belum jual, saya tak dikira loss. Dia betul-betul loss kalau you all jual. So bila kebanyakan orang bila dia beli emas, contoh saya beli emas, beli dengan 30,000 sekilo, dia turun tinggal 20,000 sekilo, tapi saya masih lagi pegang sekilo. Kebanyakannya orang tak jual lah. Dia tunggu untuk naik lah. So kalau kata maknanya dia turun pergi macam mana pun kita masih pegang sekilo, kita hanya dalam kategori floating on paper, floating loss. Dia tak consider real loss. Real loss adalah apabila you all jual dalam keadaan masa dia market di bawah. Contohnya saya beli 30,000, dia turun pergi 20,000, masa 20,000 tu saya jual. Saya jual dengan nilai 20,000 tu. Baru saya declare as officially lost. Sama juga dengan market bila dia berlaku kenaikan. Bila dia berlaku kenaikan, contohnya saya beli emas dalam bentuk sekilo, saya beli emas 30,000 sekilo, lepas tu dia naik profit sampai 40,000. Dia naik kenaikan sampai nilai sekilo emas tersebut menjadi 40,000. So, saya belum jual. Saya belum jual. Dah untung 10,000. Kan? Saya belum jual. Dia panggil floating profit. Dia tak consider you betul-betul dapat profit lagi. Kalau you jual pada harga 40,000 sekilo tu, baru you consider dapat real profit. Sebab tu ini dalam dunia trading ni dunia trading spot market ni cukup tenang lah. Kita tak kalut. Kita tak rasa rugi tau benda ni. Kalau di-comparekan dengan forex trading lah, kalau you all pernah involve forex trading, Allah, memang sangat-sangat high risk punya market. Dia turun, kita beli untuk naik, dia turun, makin lama makin habis duit. Makin habis duit. Dia boleh pergi sampai margin call. Margin call tu MC. So maknanya duit dia tak macam kita beli aset lah. Walaupun dia turun, tapi kita masih pegang sekilo aset. Kita masih pegang 1 biji Bitcoin. Tapi kalau dalam trading, forex trading, walaupun kita ada 10,000 USD, kita trade, contohnya kita trade untuk dia buy, dia pergi turun, sell, daripada 10,000 tu dia tinggal 9,000, dia tinggal 8,000, dia turun. Lepas tu sampai ke negatif tak ada. So itu adalah market, futures market yang lagi-lagi menggunakan leverage, dan menggunakan leverage dia trading two way punya. Okay. So settle lah. Ini adalah bentuk chart lah. Kita. Okay, tak apa. Sudah tekan. Ya. Okay. Apakah terlajak. Okay. Dia pula by klik ni. Laju. Okay. So apakah ia patuh syariah? Macam saya dah bagi sedikit introduction tadi tu, kita involve dalam spot market. Spot market ni dia zero leverage. So bila zero leverage, kita trade apa yang kita ada, kita trade dengan nilai yang kita ada, ia patuh syariah. Dia maknanya kita ada satu coin, kita trade satu coin saja. Ia patuh syariah. Okay. So kita jangan risau kalau dari segi syariah. Kerana aset digital yang dibeli bersifat memiliki dan boleh disimpan. Boleh tak kita beli, kita tak trade? Tak ada masalah, boleh. So bila kita tak trade, kita consider sebagai holder. Macam ni lah. Umpama macam ni. Saya beli rumah bernilai 100,000. Contoh, saya beli rumah dengan bernilai 100,000 untuk investment. Okay, untuk investment. Saya beli rumah dengan 100,000 untuk investment. So, saya tunggu. Saya tunggu 10 tahun. 10 tahun kemudian, rumah tersebut menjadi 200,000. So, saya dapat keuntungan 100%. Itu adalah konsep order. Beli dan simpan. Terdapat beli dan simpan. So kalau kata macam kita involve dalam trading ni, dia umpama macam ni lah. Saya beli rumah bernilai 100,000 dengan cash untuk pelaburan. Kemudian selepas saya beli, saya sewakan rumah tersebut. Saya sewakan. Dia tak macam kawan tadi tu dia tak sewa lah.
Dia beli simpan saja. 10 tahun lepas tu dia jual. Macam saya pula, kita yang involve dalam crypto trading ni, saya beli rumah, lepas saya beli rumah, saya sewakan. So saya dapat apa? Tiap-tiap bulan punya income duit sewa. Macam tu lah bila kita trade coin kita. Kalau kita tak trade, kita jadi holder. Kalau kita trade, kita boleh jana profit setiap hari. Tapi tak macam lah macam rumah sewa tu. Rumah sewa tu daily kan, monthly. Okay. So, tengok di sini. So, harap you all faham lah. Beli, dia bersifat miliki dan boleh simpan. Terdapat pilihan coin yang mematuhi kriteria patuh syariah. Patuh syariah. Tidak patuh syariah. So, macam saya kata tadi, dia bersifatkan macam stock market lah. So, coin ni, dia berurus niaga, dia bersifat memiliki ni dah patuh syariah dah. Pasal bila kita beli, kita dapat benda. Kita berurus niaga dengan kita dapat benda. Kita dapat unit, kita dapat nilai, kita dapat aset. Sebab tu kita panggil aset. So dia dah kategori patuh syariah. So bila coin tersebut berurus niaga ke arah mana, yang tu kita kena beritahu, kita kena ambil tahu. Sebab tu dia ada coin-coin yang patuh syariah dengan tak patuh syariah. Dia orang kata apa, macam you all tengok ni halal tu memang 100% dia syariah. Kalau yang biru tu dia mungkin dekat-dekat, tapi yang merah tu dia terus haram. Maknanya dia dah filter dah lah. Okey. So cuma benda ni belum officially dari segi orang kata apa mufti lah, pasal mufti pun tak boleh nak access benda-benda ni untuk apa, untuk kripto punya ni kan. So tapi dari segi ilmu, orang yang expert berkenaan dengan syariah punya, dia dah kaji dah. Yang involved dalam dunia kripto ni dia dah kaji dah. Coin ni dia berbisnes macam mana? Coin ni dia bisnes macam mana? So aset yang kita beli ni dia berbisnes ke arah. So sebab tu kita boleh semak. So kita ada link. Boleh semak dalam status crypto.sharlife.my. Sharlife.my ni adalah tempat yang kita boleh, sebelum kita nak beli coin tersebut, kita boleh search dalam sharlife.my ni. Macam contohnya Famed tekan ni. So kita tengok. So di situ dia ada kripto syariah. Kripto syariah. So kat sini you all boleh filter, nampak tak? You all filter saja. You all type dekat situ, search kripto situ. Search macam contohnya apa dia? Shiba. Contoh Shiba. SHIB tengok dia tulis keluar tu. Non syariah. Non syariah. Lepas tu dia bukan cakap non syariah saja, kita boleh tengok detail. Kita tekan detail tu, dia tengok apa yang dia pass. Non regulated by any country, regulated the bodies. Lepas tu yang fair dia project of similar to Dogecoin, however additional Shiba Swap. Mungkin dia ada Shiba Swap. After various DeFi product, one of the product contain yield farming that contra with syariah, yang berlawanan dengan hukum syariah. Dia berlawanan dengan hukum syariah. So dari segi financial dia pass, token dia pass, staking method dia pass, tapi project coin Shiba ni dia fail. Sebab tu dia consider non syariah punya coin. So yang ni orang yang dah tolong research kat kita lah. So beruntunglah kita dah ada website yang macam ni yang tolong boleh monitor kat kita. So contoh Doge. Kita tengok Doge. Doge dia patuh syariah, nampak? Dia syariah approve. So kita tengok detail apa dia explain pasal Doge. So dalam 1 2 3 4 tadi Doge Shiba tadi dia tak lepas dekat projek. Tapi tak lepas dekat projek Shiba tadi, dia tak lepas dengan projek dengan legitimacy ni. Dua benda ni. So untuk Dogecoin dia lepas semua. Dia lepas, maknanya benda ni mendapat mengikut syariah punya guideline. So Dogecoin dah jadi patuh syariah. Okay, so itulah sebabnya kita kena memilih coin sebelum kita trade. Kita beli aset digital sebelum kita beli. So kita boleh tengok rujukan daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Majlis Panel Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Bukan calang-calang orang.
dia Jawatan Kuasa Syariah Kumpulan KWSP dan Majlis Fatwa Negeri Perlis. Dia pun mengatakan betul ke kripto patut syariah. So you nak tengok video dia tak? Boleh tengok video dia. Kita tengok sana video dia. Kita tengok klip sikit lah. Kita tengok klip sikit. Tang. Besarkan skrin lah. Besarkan skrin. Apa sound dia slow? Sound dia tak dengar. Kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, Aku pula ikut. atau gandum dengan gandum, Okey. dengan bali, garam dengan garam, tamar dengan tamar. Jadi ada 6 item Nabi sebut. Kemudian Nabi berikan dia punya prinsipal. Prinsipal dia, kalau kamu tukar benda ini, 6 perkara ni di antara dengan jenis yang sama, hendaklah kamu observe satu, Nabi kata yadan biyadin, iaitulah mesti on the spot basis. On the spot basis maksudnya hand to hand dalam bahasa Inggeris, ataupun saya bagikan sekarang, Cik Izzah bagi saya sekarang. Jadi itu persoalan tentang boleh macam mana barang ribawi masuk. Pertanyaan tadi adalah berkenaan Mata-mata digital tak? Mata digital. Mata Okay. digital. Mata-mata digital sekarang ni bila mana dilihat dia tidak menjadi mata wang digital. Dia tidak milik mata wang. Walaupun disebut cryptocurrency, tapi dia bukan currency. Sebenarnya macam Satoshi Nakamoto sebut dalam white paper dia untuk Bitcoin. Dia tak ada apa sebut dia sebagai currency. Dia sebut dia peer to peer untuk pembayaran kan. So jadi dia pun tak sebut sebagai currency. Yang sebut currency ni kita pun tak tahu apalah. So, jadi adakah dia currency atau tidak? Majlis Suruhanjaya Security tahun 2020, Majlis Fatwa Perlis dah bincang tahun 2018. Kita bersetuju dekat Perlis lagi, kita dah setuju mata wang cryptocurrency bukan mata wang. Dia adalah aset digital. Aset digital ni maksudnya dia ada nilai yang tersendiri pada orang yang menghargai. Dan dia bukan mata wang sebab apa? Sebab dia bukan legal tender. Dia bukan dikeluarkan oleh negara, satu. Jadi oleh kerana itu kita tak nak bahawa nanti dia menyaingi pula ringgit Malaysia dan seumpamanya. Yang kedua, dia tidak widely accepted sebagai wang. Sebabnya kalau kita pergi dekat kedai-kedai, kita kata nak bayar kopi ni pakai Bitcoin boleh? Tak boleh. Kita pakai ringgit. Kemudian, dia juga tidak cukup syarat untuk di-referkan kepadanya nilai. Mata wang punya ciri adalah store of value, unit of account. So, jadi, Bitcoin bukan unit of account. Maknanya kita tanya, okey, kamera ni, berapa Bitcoin harga dia? Kita tak tanya tu. Kita berapa harga dia? Harga dia 8,000. Kita kata, harga dia adalah 0.001 Bitcoin. So, jadi, dia tak cukup syarat. Tak bukan legal tender, dia bukan store of value ada, tapi unit of account tak ada. Jadi atas sebab itu dia tidak dianggap atau dia anggap aset. Okay. So you all semua faham lah, dia adalah aset. So bila you all involve dalam aset ni, you all tak rugilah. You all beli perang pun tak rugi, kan? You all beli trade, you lagi untung, you dapat daily punya profit. Sebab tu kita kena lebih advance dalam dunia aset digital. So, okay, bagaimana menjana keuntungan secara pasif di platform kripto ini? Macam mana kita nak jana keuntungan secara pasif? So, dia ada dalam kategori. So, macam tadi saya cakap, kita boleh beli dan peram. So, beli dan peram, biasalah kan. So, sebenarnya kita boleh trade. Kita trade secara human trade. Mana-mana macam kita trade forex lah. Human trade. So kita boleh trade secara human trade. Okay. So human trade ni satu je. Kita kena ada masa, kita kena orang kata apa? Trade secara manual ni kan. Kita kena expert tengok chart, kita baru boleh mula. Maknanya kita kena belajar dulu baru boleh mula. Kita kena belajar dulu baru boleh mula. Lepas tu perlukan masa untuk monitor setiap pergerakan chart. So sebab tu kebanyakan orang yang trade manual ni dia adalah full time trader saja. Kalau part time susahlah pasal part time ni dia orang kata apa? Tak ada masa pasal kita ada kerja hakiki kan. So kita tak ada masa. So sebab tu kebanyakan manual trader ni, human trade ni dia hanya orang kata apa sesuai untuk orang yang full time trader saja. Lepas tu yang ketiga,
dia bermain dengan emosi, terutama daripada money management. Okey. Bermain dengan emosi ni memang macam tu. Emosi ni dia cukup bila kita trade secara manual ni, emosi ni cukup main peranan. So, bila dalam you all berkecimpung dalam dunia trading ni, sebenarnya the biggest part paling besar sekali yang kita memang susah nak belajar, susah nak kawal sebab ia adalah emosi. Kita boleh belajar cara teknikal apa semua, kita boleh belajar, tak ada masalah apa semua, kita boleh belajar. Sebab tu dalam trading ni dia orang kata apa? Dia kalau emosi ni saja dia berbeza. Kita tak boleh kawal emosi. Dia nafsu lah. Macam contohnya, kita buy low. Contohnya saya buy satu coin, saya belilah satu coin ni, saya buy low. Lepas tu dia naik. Dia naik kata 10%. Emosi ni dia main macam ni. Dah naik 10%. Ni boleh naik lagi. So kita pun hold. Dia naik pergi 20%. Kita pun hold. Tiba-tiba dia turun. Contohnya dia turun 10%. Kita kata apa? Kita kata, baru 10%. Saya masih ada profit 10% kat situ. Dia turun ni nak buat rejection kot. Dia nak naik kot. Dia turun untuk naik, buat kenaikan lagi tinggi kot. Dia macam tu. Dia buat kenaikan lagi tinggi. So, yang tu yang kata bermain dengan emosi. Lah kali dia turun sampai negatif kan. Sebab tu kita kata, benda ni emosi. Terutamanya dalam money management. Bila dalam trading secara manual ni, emosi ni memang sangat berkait rapat dengan money management. Kadang-kadang contoh kita ada 10,000 USD. Kita akan trade. Kalau main emosi ni, kita akan trade semua 10,000 USD. Tapi kalau kita jaga money management, kita takkan trade semua 10,000 USD tu. Kita akan trade mungkin half saja, 5,000 USD saja kita trade. Lagi 5,000 USD tu kita reserve untuk sekiranya berlaku market down, trend ke apa kan. Sebab tu, kalau kita belajar dalam trader secara manual ni, memang dia sangat-sangat sesuai untuk orang yang full time dan orang yang boleh kontrol emosi lah saya kata kan. Tapi main dengan nafsu ni kan memang sangat-sangat payah lah. Okey? Sebab tu kita tengok next. Kenapa perlu manual kalau kita boleh autokan? Okey. Sebab tu dalam yang kita nak cerita ni, sebenarnya kita boleh autokan trading kita. So bila kita autokan trading kita secara auto, kita menggunakan robot auto trading, kita panggil boot trading. Pasal apa orang panggil robot? Sebenarnya dia bahasa official dia adalah boot trading. Tapi kita panggil robot auto trading, dia bahasa general dia untuk semua orang mudah faham lah. So tak perlu untuk involve dalam boot trading ni, kita tak perlu expert sangat dengan chart untuk terus mula buat profit. Maknanya kita tak perlu sampai ilmu yang kita nak perlu dapat tu, kita tak perlu dapat macam ilmu kita full time trader. Betul. Okey, kita tak perlu dapatkan ilmu macam kita as a full time trader. Full time trader ni dia kena ilmu dia memang kena kau-kau lah. So kita pula dengan masa kita dengan kerja lah apa semua kan. Masa bila nak boleh start ni, kalau nak kena dapat ilmu yang banyak. So tak perlu expert untuk tengok chart untuk terus mula buat profit. So kita hanya ada basic, macam you all masuk kelas basic ni kelas asas ni, you all hanya perlu ada basic saja, basic asas baru boleh mula untuk buat profit. Tak perlu masa yang banyak untuk monitor trading investment. Macam kita kata full time trader dia kena sentiasa standby depan chart. Pasal market bukan kita yang punya, market dikontrol oleh dunia. So kita kena sentiasa standby untuk duduk depan chart. So bila kita guna robot ni, kita tak perlu sangat monitor. Tak perlu risau pasal money management. Pasal apa, bila kita guna robot ni, kita hanya perlu setting sahaja. Trading berlaku dalam masa 24 jam. Mustahil untuk trade secara manual. Okay. First of all, you all kena tahu, market cryptocurrency ni adalah market yang berjalan. Satu-satunya market yang berjalan
24 jam sehari, direct 365 hari. So dia adalah market yang tak ada rehat. Dia tak macam forex. Forex Sabtu Ahad cuti. Stock market Sabtu Ahad cuti, pukul 5 dah tutup kaunter. Macam office lah. Stock market dia istilah dia office hour. Lepas tu forex trading dia istilah dia weekend punya, orang kata apa, weekend dia tak buat. Kalau weekday dia memang 24 hours. Maknanya daripada hari Isnin sampai hari Jumaat dia memang running 24 hours. Tapi Sabtu Ahad dia cuti. Tapi market kripto tak ada rehat langsung. So bila you all manual trade, mustahil untuk trade secara manual bila market tu jalan 24/7, 365 hari direct. Sebab tu you all kena ada bantuan robot auto trading system. Kena ada bantuan robot auto trading system. Okay? So, next. So, sebab tu kita nak perkenalkan dengan you all. Kita perkenalkan dengan you all robot auto trading system yang sangat-sangat advance, iaitu robot ROIQ. Robot ROIQ ni kalau ikutkan di negara luar, dah berpuluh-puluh negara sudah involve. Malaysia masuk pada bulan 4 2021. So dah cukup setahun dah. Dah cukup setahun dah. Kenapa ramai orang guna robot ROIQ? Bagi saya, pasal dia satu-satu robot yang pioneer. Dia adalah boot trading yang sangat pioneer dalam trading kripto, yang sangat pioneer. So dari segi sistem dia tak payah cakap dah. Daripada segi sistem dia memang bila you all mengkaji, you all belajar berkenaan macam mana robot ROIQ ni bekerja, bertrade, memang you all akan salute. Especially macam kami ni, kebanyakan kami ni, saya dan juga tim kami adalah ex-trader. Kami daripada trader forex. So kami faham bila robot ni ada, kami mengkaji robot ni macam mana dia trade. So memang sangat-sangat membantu untuk orang kata apa, untuk kita orang kata apa, tak perlu menjadi full time trader, tapi kita boleh jana profit macam full time trader. Sebab tu kita kena guna robot ROIQ ni. Pasal dia berkenaan dengan setting saja. Dia one time setting, lepas tu kita relax, kita just monitor. Dia macam ni lah. Macam you all. You all pernah dengar tak? Kereta Tesla kan? So sekarang ni dah dunia auto drive, betul tak? Kereta Tesla. Tapi you all kena tahu, kereta Tesla tu sebelum dia start nak pergi ke satu destinasi yang lain tu, you all kena setting dia tak? You all kena setting dia tak? You all kena setting dia. Of course, you all kena setting. You all mesti kena setting dia dulu. You all kena setting. You all beli kereta Tesla tu, you all kena belajar. You all kena tengok manual dia. Dia mesti main dengan manual. Okey, macam mana kita nak setting ke sini. Macam mana kita nak auto drive, kita macam mana. Lepas tu, bila kita dah setting auto drive pun, kita ada dalam kereta tu, kita still lagi masih monitor. Betul tak? Kita still lagi masih monitor. Kita monitor taklah sekerap macam kita as a full time trader. Kita monitor macam contohnya saya nak pergi ke KL. Saya pun set lah untuk Tesla ni nak pergi ke KL. Tiba-tiba semasa dalam perjalanan nak ke KL sampai dekat Perak, tiba-tiba saya rasa macam ada emergency apa semua, tak boleh teruskan ke KL. Nak singgah di Perak ke ataupun nak patah balik mai Kedah ke. So kita ubah setting dia. Kita ubah setting untuk patah balik. Ataupun kita manual drive pun tak ada masalah. Tapi itu dah macam tu konsep dia. So kita walaupun benda tu auto, kita kena belajar sistem dia. Tapi belajar untuk sistem dia tu, kita hanya sekali belajar saja. Dia tak macam full time trader. Full time trader dia kena sentiasa belajar. Sehari market macam ni kita belajar lain. Tapi kalau dalam auto trading, boot trading ini, kita hanya belajar setting. Sebab tu you all memang kena tahu
apa setting yang boleh membantu matlamat you all untuk capai jana profit dalam trading kripto ni. Okay? So faham dah konsep dia lebih kurang macam dengan Tesla dengan robot RoyalQ ni. Okay? Kenapa ramai membeli RoyalQ? Okay? Sebab first sekali RoyalQ ada kerana RoyalQ tidak menyimpan atau memegang modal. Yang ni yang the best part ni. Masa mula-mula saya dan tim jumpa robot RoyalQ ni, memang first sekali kami tengok yang ni. So modal kita letak di mana? So sebenarnya bila kita involve dalam RoyalQ ni, modal memang ada dengan kita. Tak pergi mana pun. Modal memang ada dengan kita. So ada di mana? Ada di akaun personal kita, akaun exchanger personal kita. Macam kita buka akaun bank CIMB, duit kita duduk dalam tu, so modal kita memang duduk dalam tu. So apa yang pemegang modal, semua wang keuntungan berada dalam wallet exchanger bank crypto kita. Tugas utama RoyalQ hanya melakukan trading sahaja. Tugas utama RoyalQ dia hanya melakukan trading sahaja. Maknanya dia mendapat kelulusan daripada exchanger dunia ni, dia mendapat kelulusan daripada exchanger dunia untuk linkkan, dia panggil API binding, linkkan trading untuk robot RoyalQ ni tolong trade coin kita yang berada dalam exchanger. Tapi dia tolong trade saja, dia tak memiliki coin kita. So dia macam kita mensistemkan coin kita untuk trading. So kita tak bagi duit langsung dekat, kita tak masuk langsung kita punya modal ke dalam sistem RoyalQ. Sebab tu yang kita, so ada orang tanya saya, apa berlaku apabila RoyalQ kena ban ke? Kan? Apa berlaku apabila RoyalQ hilang ke, tiba-tiba kita tekan nak kita buka website RoyalQ tak boleh buka. So bagi saya tak ada masalah bila apa-apa terjadi kepada RoyalQ, pasal modal kita bukan ada dalam RoyalQ. Modal kita ada dalam exchanger bank crypto personal kita, macam account bank crypto kita. Sebab tu macam saya kata, kita dah filter dah account bank crypto yang top 10 dalam world, transaksi berbilion satu hari. So kita simpan kat tempat yang tu, yang sangat-sangat trusted. Okay? Tugas RoyalQ hanya melakukan trading saja. Risiko rendah. RoyalQ hanya menggunakan spot trading saja dan tiada risiko kehilangan modal 100%. Macam saya kata tadi, bila kita involve dalam spot trading, RoyalQ ni dia trade spot trading. So bila berlaku penurunan, kita takkan rugi. Berlaku penurunan, kita hanya rugi on paper saja. Macam saya kata tadi, floating on paper. Selagi you all tak jual, you all tak rugi. Dia macam kita beli 1 kilo emas harga turun, dan selagi kita tak jual emas tu, kita takkan rugi. Dia cuma ada rugi on paper saja. So apa kita buat? Kita tunggulah. Kita tunggu, ataupun kita guna strategi trading kita lah. So yang keempat, bagi mereka yang mahu memulakan trade, anda ingin terus membuat profit yang konsisten, terdapat fungsi copy trade, robot setting state circle. Okey, dalam RoyalQ ni bestnya juga dia ada dia kita panggil circle. Circle ni adalah macam depa ni expert dalam trading. Depa ni memang master trading. Depa ni diiktiraf oleh RoyalQ untuk meniru setting depa. Kita boleh copy setting depa. Macam contohnya kita belajar setting apa semua, kita tak mahu nak belajar setting, so kita guna circle. Kita guna circle maknanya kita hanya copy trading mereka dengan modal kita. So of course dia ada guideline dia apa semua, tapi hanya sekali buat saja. Sekali buat dia macam copy, set and forget. Copy, set and forget. Klik, set and relax. Tak payah duk fikir dah, dia tolong trade. Kita maknanya orang kata apa-apa jenis setting, perubahan setting pun akan dikontrol oleh circle ataupun master trader ni. Dia macam tu. Okey, itu adalah part yang keempat. Okey. Next. Okey, sebelum tu jom kita tengok profit dahulu. Ada profit ya, Mek? Tapi kalau tak berbual kat sini, kalau boleh share screen yang punya RoyalQ kan? Tak boleh share screen aku, dia keluar, dia auto keluar. Aku buat dah tadi kan, dia auto keluar.
Ni RayQ tu apps yang yang trusted by Apple App Store. Okey. So, So aku cuba share screen sini, tak apa, kalau kata tak mau tengok nanti kita share dalam grup lah. Tapi saya rasa kebanyakan partisipan kita ni faham dah bab profit yang depa share dalam grup tu kan. Itu macam mananya saya tunjuk yang nak tunjuk ni profit lah. Boleh je kalau nak tunjuk. Nak tunjuk apa, Mek? So, nak share screen aku? Kalau boleh share screen? Tak boleh, screen aku tak boleh. So, aku nak masuk. Dia kena akses melalui ini pula. Okay. So, bagaimana robot ini bekerja? So, nak teruskan. Nanti yang profit tu kita share dalam grup lah. Okey. Kalau macam tu, yang profit ni nanti kami akan share dalam grup kelas lah. Share dalam grup kelas. Saya rasa you all semua familiar gambar-gambar profit tu macam mana. Dia boleh tunjuk by daily apa semua kan. Okey. So, kita go through pada bagaimana robot ini bekerja. Payah juga kita nak kena guna share screen juga ni, no? Kena guna share screen. Okey. Bagaimana robot ini bekerja? Okey, tak apa. Robot ini dia bekerja, dia trading, dia menggunakan setting lah. Dia menggunakan setting yang sangat-sangat kita kata susah untuk kita trade secara manual. Setting dia. Trade secara manual. So Hello? Bergaung ah. Kami dia on and set dengan tu dia akan bergaung. Okey. So sebenarnya bagaimana robot ini bekerja, sebenarnya kita ada kelas after this. Kita ada kelas untuk belajar setting, ada kelas untuk belajar macam mana robot ni bekerja, kita ada kelas dia. So kita akan bagi tahu dalam grup what is the next class untuk belajar dalam setting robot ni. So robot ni sebenarnya dia datangi dengan subscription lah, kita kena subscribe robot ni. Tapi robot ni kita subscribe, robot RayQ ni kita kena subscribe dalam 120 USD untuk setahun lah, which is kalau dalam sebulan 10 USD saja. 10 USD kalau dalam duit kita lebih kurang dalam RM40 lebih lah. RM40 lebih. Okay. So untuk sebulan kita bayar robot ni RM40 lebih, dia boleh trade untuk kita 24 hours, 365 hari, sangat-sangat bagus lah bagi saya. Sangat-sangat berbaloi. Orang kata apa? Sangat-sangat berbaloi. So, untuk next class ni, okay, kita memang akan, kita ada kelas dia panggil workshop lah. Workshop. So, dalam kelas workshop kita akan ada 3 kelas berturut-turut. Daripada orang kata apa? Ada tak tunjuk detail kelas lah, Fahmi? Ya, ada. Sekejap aku start share. Saya cuba. Masa slide itu ada je. Okay, sekejap Oh, dah. Sekejap. Kena nampak skrin aku kan? Okey. Okey. Kita akan adakan kelas workshop setiap minggu. V-ranking sajalah. V-ranking saja, maknanya kepada kelas workshop ni kita akan detail berkenaan dengan dekat apa yang kita akan belajar. Ada detail dia. Ada, sorry. Okey. So kita akan belajar interface
Huobi Global, Exchanger interface Huobi Global, dan interface Royal Q. Maknanya kita nak tengok interface dia, apa interface dia yang boleh tunjuk. Lepas tu kita akan belajar sistem setting dan preset. Kita akan belajar sistem setting dan preset. Kelas ni kita akan lakukan setiap minggu dan market timing, technical analysis, pemilihan coin. Maknanya kita ada cara-cara kita nak masuk market waktu bila, dan pemilihan coin macam kita pilih coin patuh syariah, lepas tu kita pilih coin yang sesuai untuk kita masukkan dalam setting robot. Lepas tu cara mengurangkan floating, maknanya bila market turun, macam mana kita beli tengok dia turun kan. Macam mana kita nak kurangkan floating loss kita tu. Lepas tu macam mana kita nak memaksimumkan profit melalui teknik hit and run setting advance. Ini lebih kepada kita manual setting lah. Kita manual setting, sebab manual setting ni dia ada pro and con lah. Kalau kita follow circle, follow manager, dia ada pro and con dia. Kalau kita manual setting, dia ada pro and con dia. Sebab tu kita kena masuk kelas ni. Lepas tu lagi satu, last kali, money management. Money management. Sebelum kita buat satu setting tu, macam manakah penyusunan money management yang kita akan lakukan. Sebab tu untuk you all involve dalam kelas ni, minimum you all kena ada account Royal Q, kena subscribe robot Royal Q. Lepas tu kalau kata nak mendepositkan fund ke dalam akaun Huobi ni boleh, ataupun orang kata apa, ikut you all saja nak mendepositkan fund. Lepas tu yang penting you all kena subscribe robot Royal Q. Pasal bila kita nak belajar pasal interface ni, kita nak belajar pasal setting ni, kita nak belajar pasal pemilihan coin kan, maximum profit, money management, apa semua ni, untuk kelas workshop yang kita akan buat ni, you all kena ada account Royal Q yang dah aktif. So kita nak buat bila ni kelas ni untuk minggu ni? Ya, kita update dalam grup nanti. Kita update dalam grup nanti untuk kelas ni. So you all kena prepare kepada semua ahli-ahli yang belum subscribe robot Royal Q. You all boleh subscribe dekat you all punya introducer masing-masing untuk subscribe Royal Q. Lepas tu tengoklah modal berapa yang you all nak run, modal berapa yang you all nak beli coin untuk trade. So you all berbincanglah dengan you all punya introducer masing-masing. Lepas tu kita akan update dengan you all berkenaan dengan kelas ni. Tak silap saya, kelas ni kita akan buat dalam 3 kali untuk kelas workshop ni. Kelas workshop ni kita akan buat 3 kali. So macam saya kata, kalau you all ada kereta Tesla, of course you all kena belajar manual macam mana nak setting kereta Tesla tersebut. Sama lah juga bila you all run robot auto trade crypto ni, you all kena belajar dia punya manual setting, macam mana setting berkenaan dengan macam mana robot ni bekerja, interface dia, sistem dia, cara nak pilih coin menggunakan robot Royal Q ni, cara nak kurangkan floating menggunakan robot Royal Q ni. So macam mana nak setting hit and run untuk dapatkan maximum profit. Profit yang tinggi dia panggil setting hit and run. Okay, lepas tu macam mana kita nak manage money management menggunakan Huobi dan Royal Q. Okay, so you all kena involve dalam benda ni. You all kena, sebelum you all masuk kelas ni, so setakat ini untuk pengenalan kelas basic ni saya dah settle dah tadi. So ini adalah kelas yang kita akan lakukan next untuk you all masuk. Kita tak minta duit kelas, kita tak minta duit kelas workshop apa semua ni. So apa yang kita akan ajak you all ni free sahaja. You all hanya perlu subscribe robot untuk akaun you all sendiri. Subscribe robot Royal Q untuk akaun you all sendiri, untuk you all boleh belajar interface apa semua sistem yang kita akan belajar ni. Okay, so ada next lagi tak? Tak ada kot. Habis. Ada lagi tak? Habis. Okay, yang last but not least, kita ada kelas juga. Selain kita ada kelas workshop untuk robot ni, kita juga ada kelas macam mana you all nak buat as a rewarding program. Rewarding program ni dia optional income dalam Royal Q lah. Maknanya contohnya, okey, contohnya katalah saya
saya ada involve dalam dunia kripto ni. Saya ada account Huobi, saya ada invest, saya ada setting robot RoyalQ. So saya belajar, saya masuk kelas workshop macam saya kata ni, saya belajar, saya tahu semua, saya dah belajar flow semua berkenaan dengan enam benda yang saya belajar ni. So secara tak langsung saya dah pandai. Maknanya saya dah pandai. Saya dah pandai. Macam contoh, saya ada kereta Tesla, saya beli kereta Tesla, saya dah belajar berkenaan dengan manual setting untuk kereta Tesla. Dan masa yang sama saya pakai kereta Tesla, saya rasa bagus. Saya pakai kereta Tesla, saya rasa benda ni sangat-sangat bagus. Kemudian bila saya ada kereta, saya rasa benda-benda sangat bagus, saya ada kawan. Kawan saya pun tanya saya, "Oi, hang duk guna kereta Tesla ni macam mana? Okey?" So saya pun cakap, bagus apa semua, saya boleh cerita A to Z. A to Z berkenaan dengan penggunaan kereta Tesla tersebut. Lepas tu kawan saya berminat nak beli kereta Tesla tersebut. Bila dia berminat nak beli kereta Tesla tersebut, lepas tu apa yang saya dapat, sekiranya dia macam kita involve dalam rewarding program ni, apa yang saya dapat bila saya recommend kawan saya untuk beli kereta Tesla tersebut, saya dapat commission. In term of that, dengan ilmu yang kita ada, kita boleh dapat jana satu pendapatan di celah-celah kita trading robot auto trade. So kita akan adakan kelas tu, tapi kelas tu setakat lah ni kita cadangkan sebulan sekali saja. Kita akan buat setiap kali hujung bulan kot. Hujung bulan nanti kita akan bagi tahu dalam grup. So benda ni dia akan ada kelas kita ni dia akan pecah kepada dua part lah. Satu part workshop, satu part rewarding program. So yang nak buat tak ada masalah, rewarding program ni boleh buat, yang tak mau buat pun tak ada masalah. Kalau you all nak fokus dekat trading, untuk belajar trading, untuk involve dalam dunia kripto ni tanpa buat rewarding program. Rewarding program ni adalah optional. Extra income. Dia pun boleh bagi you all daily profit dalam USD, daily profit dalam USD. Rewarding program ni pasal bila you all introduce orang, dia adalah reward yang you all dapat melalui dia guna robot tu. You akan dapat, you all bukan dapat one time income saja, you all akan dapat consistently income daily daripada orang kata apa, orang yang you all recommend tu. Okay, so saya rasa kelas ni setakat ni saja. Macam so ada reminder, apa-apa macam reminder sebagai saham kita recommend orang, kita dapat income, maknanya lebih kurang macam itulah. So setakat ni saya nak buka Q&A session. Kalau ada siapa nak tanya soalan, sebab kita dah sampai last ni untuk kelas basic. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Hello. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh on mic, siapa nak tanya? Siapa nak tanya soalan boleh terus on mic. Kalau tak mau tunjuk muka pun tak apa, on mic saja. Okey. Okey, so far macam mana penerangan? Okey tak? Kak Fauzina. Deposit berapa? Deposit berapa? Dia kena panggil seorang-seorang ni, bawa diorang ni. Tak apa, saya serahkan kepada Dek lah. Cik Dek. Untuk continue. Untuk ni, okey? Okey. Kak Fauzina macam mana? Tora. Okey. Clear. Anissa. Ainisa. Oh, nama susah nak sebut tu. Ain macam mana? Asni tanya deposit berapa? Deposit. Okey. Raihana, assalamualaikum, mana ada setting boleh set mana close atau auto close. Okey, untuk ini ni deposit, untuk fund tu nanti kita akan terangkan macam mana. Untuk yang penting sebelum kita involve ni, dia perlu aktifkan robot tu dulu. Sebab kalau deposit tu minimum, kalau ikutkan dengan 100 USD pun boleh start trade dah.
Tapi kita tak advise lah kan, sebab dia memerlukan spot trading ni dia memerlukan fund yang agak besar lah sebenarnya. So kalau kata nak mula dengan duit robot tu minimum 1,300 RM. Okay, untuk yang setting boleh set manual close atau auto close. Set boleh manual close pun boleh, auto pun boleh. Tapi dah pakai robot kenapa nak manual close? Kita bukan ada masa kan nak monitor benda tu. Okey, Adi, macam mana Adi? Faham tak? Raihana, okey, menjawab soalan tak? Oh. Okey, baik, faham. Okey. Sebab tu kita galakkan untuk dia partisipan kita masuk kelas seterusnya, kelas yang kita boleh belajar setting detail berkenaan dengan robot tu. Next class kita kemungkinan kita akan buat minggu depan ke, nanti kita akan bagi dalam grup. Tapi syarat yang paling utama adalah dia perlu register dan aktifkan robot. Sebab no point masuk second class kalau tak aktifkan robot. Sebab kelas tu memang kena aktif robot baru boleh berjalan, baru boleh kita buka setting dalam robot tu sendiri. So kalau tak ada apa, ya betul. Perlu active current deposit tak perlu deposit tapi aktifkan robot dulu yang penting. Okey, so saya serahkan balik dekat Fahmi kalau ada apa-apa penambahan. Tanya aja apa soalan. Kah? Pasal kita ada saya dengan tim masih ada dalam ni. So kita kalau boleh kita punya partisipan ataupun ahli circle kita ni orang kata apa lebih faham betul-betul. Betul. Untuk jangan segan-segan tanyalah. Segan tanya sesat jalan. Tu Asni ada tanya untuk aktifkan robot tu macam mana, lepas tu kena daftar apps saja. Ya betul, kena daftar apps. Tapi kena contact dengan kita punya leader. So nanti leader akan guide. So dia ada beberapa step yang kita kena follow lah sebelum kita aktifkan robot tu. Yang penting kita aktifkan robot kena untuk aktifkan robot kena So kena balik kepada introducer lah. So apa-apa pun kena balik kepada introducer kita masing-masing lah. Untuk balik kepada introducer kita macam mana you all masuk dalam grup kelas ni. So balik kepada dia lah. Balik kepada dia untuk dia explain detail. Untuk beginner ni kita akan serah kepada kita punya leader. Tapi lepas ni step-step macam mana nak register, macam mana nak run sistem kita akan ajar dalam kelas lah. Tetapi selepas kita dah masuk ranking V tadi, lepas kita register robot, masa tu kita akan ajak semua. Macam tu. Rank V saja saya nak tambah sikit. Rank V tu maksudnya dia ada V1, V2, V3 lah. So bila dia kita subscribe robot je automatik kita akan dapat rank V1 tu lah maksudnya. So at least V1 tu lah. So kita dah boleh go through untuk kelas workshop kita. Yang tu. Dan lagi pun yang ni hari ni actually kelas basic untuk yang betul-betul new dalam kripto lah kan. So sebab tu yang orang yang dah ada robot ke ataupun yang dah familiar ni pun kita involve juga. Okay, so tapi untuk detail tu kita akan buat pada next class lah. Itu je. So sebab tu kita buat kelas ni pasal kita ada juga partisipan yang dah ada subscribe robot, dah ada subscribe robot tapi dia tak faham langsung setting-setting, dia tak faham dunia asas yang dia involve ni. Sebab tu kita explain tadi macam kita kata dalam coin market cap tu apa jenis business yang you all involve dalam kripto ni, apa tu kripto ni. Sebab tu kita involve, kita explain detail. So bila you all dah faham, you all boleh tahu kata benda ni betapa besarnya market ni, betapa pentingnya market ni, dunia zaman lah ni, betapa pentingnya aset digital zaman lah ni. Kalau you all lambat, memang you all ketinggalan. Kita jangan jadi macam company Nokia, company Kodak. Mereka buat bisnes bukan tak berjaya, tapi mereka tak ikut peredaran zaman. Bila tak ikut peredaran zaman, memang kita ketinggalan dan automatik menyebabkan kita suffer untuk terus hidup. Zaman lah ni kan, orang kata apa tool pun kena pakai touch and go dah minimum. Lepas tu online banking apa semua. Maknanya kita dah ikut dah semua dalam dunia digital.
Semua benda pun kita dah start guna digital dah. So kalau kita tak involve dalam aset digital, itu benda spending tau. Spending punya cost pun kita dah involve dalam benda-benda digital. Apa salahnya kita involve dalam untuk dunia digital yang boleh bagi income kat kita pula. Okay. Spend pun kita dah involve dalam digital kan. Okay, rasanya kelas kita boleh tamat hari ni. Saya doakan semua yang datang kelas pada ni faham dan boleh contact balik leader masing-masing, introducer masing-masing, macam mana nak start, macam mana nak aktifkan robot. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya terus dalam grup. Kita sudahkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah. Alhamdulillah. Okay, so jumpa lagi next class insyaAllah. Megat, Tora, Ain, Ani, Kak Ina, Ashraf. Oh, ni lain macam ni. Adi, Nas. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.